Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalatan ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita berkumpul, direzekikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul di dalam majlis ilmu, di dalam masjid. Kita solat berjemaah, kita membaca zikir. Kita datang dengan niat untuk menuntut ilmu, datang dengan niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang sangat besar yang tidak mampu untuk kita hitung. Nikmat Allah yang Allah bagi pada kita tak mampu lagi nak kita hitung. Dikatakan Allah mengatakan inna ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Sesungguhnya kalau kita nak hitung, nak kira berapa nikmat Allah berikan kepada kita, sesungguhnya kita takkan mampu untuk menghitung berapa banyaknya nikmat yang Allah bagi kepada kita. Alhamdulillah, pada malam ini kita seperti biasa kita sambung Kita sambung semula pengajian kita dalam kitab Adabul Sulukil Murid, ataupun dalam terjemahannya di sini dikatakan etika kaum sufi. Apa yang dikatakan etika kaum sufi? Maksudnya kehidupan ataupun tata cara yang sebenarnya untuk kaum sufi itu apa? Orang yang nak membersihkan diri, orang yang nak mendekatkan diri dengan Allah, bagaimana caranya? Apakah kehidupannya hanya duduk berzikir saja tanpa belajar ilmu? Apakah kehidupannya hanya solat saja tanpa bekerja dan sebagainya? Jadi di sini Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menjelaskan, menerangkan apakah yang dikatakan adab sulukil murid. Adab kepada orang yang ingin berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nak mendapatkan kebahagiaan, orang yang nak mendapatkan redha, orang yang nak membersihkan diri. Bagaimana cara-cara orang tersebut? Dijelaskan oleh beliau Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Wa qala mu'allif rahimahumullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darin amin. Kita sambung pada muka surat ke-14. Muka surat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di sini fasal, maksudnya bab yang seterusnya adalah tentang awal perjalanan menuju Allah adalah perasaan yang kuat yang berasal daripada Allah, yang wajib dikuati, dijaga dan diterima dengan baik. Kata beliau Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, perlu diketahui bahawa jalan pertama yang membangkitkan kemahuan yang kuat adalah perasaan yang disimpan oleh Allah di hati seorang hamba. Maksudnya Allah mencampakkan ataupun meletakkan suatu semangat kepada hambanya itu untuk duduk dalam majlis ilmu, untuk duduk berzikir. Allah yang berikan. Mungkin selama ni disebutkan sini seorang hamba tu dia tak ada perasaan pun. Dia tak ada perasaan pun nak datang masjid ke, tak ada perasaan pun nak belajar ilmu ke, tak ada perasaan apa pun, tak ada rasa apa-apa pun. Rasa dia biasa je, tak rasa bersalah pun walaupun dia tak tahu baca Al-Quran, dia tak tahu hukum-hukum fardu ain, dia tak tahu hukum-hukum akidah dan sebagainya. Akan tetapi dikatakan Imam Al-Haddad dikatakan yang pertama Allah membangkitkan kemahuan, menjadikan orang itu jadi nak sangat. Allah campakkan kepada orang tu satu perasaan dia nak dekat dengan Allah, nak pergi menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah dah berikan kepada orang tersebut, jadi Allah jadikan orang tu minat nak belajar. Allah jadikan orang tu minat untuk beribadah, untuk solat. Allah jadikan orang tu untuk minat dia beramal, amal soleh, amal buat nak berminat buat baik dan sebagainya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din.
barang siapa, kata Rasulullah, Allah yang nak Allah berkehendak kepada orang itu kebaikan, Allah nak jadikan orang itu orang yang baik, orang yang mulia di sisi Allah, yufaqihu fiddin, Allah memberikan dia kefahaman dalam agama. Dia jalan dia apa? Ini dah permulaan dia. Permulaan dia tadi, Allah bagikan dulu keinginan tu, Allah campakkan dulu keinginan tu kepada hati orang tu, supaya dia minat belajar agama. Sebelum ni dia tak tahu, dia dah jadi tahu. Sebelum ni, rupanya ada manfaat. Solat tahajud rupanya begini fadilatnya, solat duha begini, solat ini begini, rupanya hukum ini begini. Selama ni dia buat kesalahan, dia tahu, rupanya salah, rupanya ini yang betul. Mana Allah nak tunjukkan dia ke jalan yang betul, ke jalan yang lurus, ke jalan yang Allah redha. Itu kata beliau Al-Imam Haddad. Kemudian disebutkan lagi di sini perasaan yang diberikan oleh Allah itu, sebahagian ulama mengatakan itu adalah taufik daripada Allah. Taufik maksudnya adalah pertolongan. Biasa kita dengar di dalam mukadimah, setiap para guru-guru, para masyayikh, mereka akan berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah. Itu yang pembukaan mereka. Dan penutup pun wabillahi taufik wal hidayah, pun minta taufik dan hidayah juga. Kerana apa? Kerana taufik itu, kata Imam Al-Haddad mengatakan taufik adalah satu pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya untuk berbuat baik. Ini tadi kita dah ada keinginan, kita dah ada satu keinginan nak buat baik, tapi kita perlukan taufik Allah. Sebagai contoh yang paling mudah, kita nak pergi masjid, kita tahu hari ni ada kuliah agama, kita nak belajar agama hari ni, ada kuliah agama, jadi kita nak pergi. Jadi mungkin kebetulan kita punya motor rosak ke, ataupun kereta rosak ke, tak ada kenderaan nak pergi. Itu dikatakan taufik Allah. Tiba ada kawan kita datang, jomlah pergi dengan saya lah, kita pergi sekali lah. Ini taufik Allah, pertolongan daripada Allah. Keinginan itu kita dah ada dah. Cuma bila kita tak bersertakan dengan taufik daripada Allah, mana tak ada siapa nak menyampaikan kita kepada jalan yang Allah redha. Ini mungkin semua pernah berlaku. Saya rasa mungkin masing-masing pernah mengalami. Kebetulan nasib baiklah kamu ada kan. Kadang-kadang kawan kita kan, nasib baiklah kau ada tadi, kalau tidak tadi aku tak dapat pergi ni. Nasib baik dia ni ada. Ini taufik daripada Allah. Hasilnya daripada apa? Keinginan kita untuk menjadi baik. Dan Allah campakkan satu semangat kepada kita supaya kita nakkan jadi kebaikan tersebut. Kita sampai kepada tempat tersebut, sampai kepada redha Allah, sampai kepada tempat yang Allah suka. Itu yang pertama. Dan kemudian disebutkan lagi, Imam Haddad mengatakan di sini, sehingga perasaan itu mendorongnya untuk memilih jalan menuju kepada Allah dan mendapat kebahagiaan di kampung akhirat. Maksudnya mendapat kebahagiaan di akhirat nanti. Ia akan menjauhi dunia, harta dan segala kesenangannya, sedangkan orang lain masih sibuk dengan kesibukan dunia dan segala kesenangannya. Maksudnya kat sini, apabila kita dah dapat rezeki, Allah dah rezekikan kita tadi semangat untuk kita belajar agama, mendekatkan diri dengan Allah, nanti timbul satu perasaan, kita dah rasa selama ini rupanya dunia ni tak kekal. Baru kita terfikir kan, selama ni kita bersungguh-sungguh, bersusah payah membanting tulang dan sebagainya, nak mengumpulkan harta dunia dan sebanyak-banyaknya. Dan baru kita sedar, rupanya kalau kita dah mati nanti tak bawa pun. Baru kita sedar, Allah bagikan kesedaran tu. Ada tingkatan-tingkatan dia. Tingkatan daripada awal tadi, mula dia berikan semangat. Lepas dia berikan semangat, dia berikan taufik, pertolongan. Lepas dia berikan pertolongan, lepas tu dia bagi kita satu kesedaran. Ini katakan Imam Haddad, mana orang tu dia akan menjauhi dunia yang pertama. Kedua, dia mula rasa harta ni untuk apa sebenarnya dia kumpul harta ni? Apakah harta ni berfaedah untuk di akhirat? Dan ketiga dia katakan, dan segala kesenangan dunia ni. Maksud dikatakan menjauhi dunia dan menjauhi harta dan menjauhi kesenangan, bukan maksudnya kita kita nak menuju kepada Allah ni, kita dah nak jadi seorang orang yang soleh, orang yang beriman. Bukan maksudnya tak apa, ini harta dah kita tinggalkan, kita dah tak nak kerja lagi, ini ada kereta, ada rumah semua dah tak nak, kita dah tak nak dah, kita nak jadi zuhud. Bukan begitu, salah. Zuhud maksudnya orang yang merendah diri adalah zuhud tu hatinya yang zuhud. Maksudnya setiap harta yang dia ada tu, adakah dia bersyukur dengan Allah? Kemewahan yang dia ada tu, adakah dia bersyukur dengan Allah? Dan setiap kemewahan harta yang dia punya tu, adakah dia membantu jalannya Allah? Sebagian orang penuh sibuk mengumpulkan, kata Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Bidayatul Hidayah,
Satu penyakit yang sangat bahaya adalah orang yang menuntut ilmu adalah dengan niat dia nak mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Nak mengumpulkan harta, mana sibuk dengan harta, berapa banyak harta kita nak kumpul ni, duit kita dah banyak ni. Dia dah jadi macam satu orang yang kalau kita tak ada harta ni, kita akan susah ni hidup kita ni dan sebagainya. Tetapi kata para ulama, ulama, berapa ramai ulama, orang-orang ulama, para ulama, orang soleh yang kaya raya. Hatta Nabi Muhammad pun kaya, para sahabat, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dan sebagainya, semua orang-orang kaya. Tetapi kekayaan mereka itu tak menjadikan mereka itu lalai kepada Allah. Kekayaan mereka itu, mereka tetap hadir dengan majlis Rasulullah. Para sahabat, kekayaan mereka itu ada yang memiliki dengan 100 ekor unta, macam-macam dengan ladang dan sebagainya. Tetapi itu tak membuatkan mereka itu tak duduk dalam majlis Rasulullah. Mereka tetap belajar dengan Rasulullah. Mereka tetap ikut berperang dengan Rasulullah, ikut membantu Rasulullah. Rasulullah tak ada ni, bantu bagi. Rasulullah ajak pergi perang, ikut pergi perang. Rasulullah mengaji, ikut pergi mengaji dengan Rasulullah. Maksudnya kekayaan mereka itu tak menjadikan mereka lalai. Itu dikatakan para ulama. Itu dikatakan sedangkan orang lain masih sibuk dengan kesibukan dunia dan segala kesenangan. Kemudian dikatakan di sini adalah ada suatu kisah, ini kisah ni sangat menarik. Ini satu kisah yang nyata. Ini bukan kisah zaman dulu, ini kisah zaman sekarang. Ada satu cerita, ada satu orang, tak berapa tua, mungkin umur dia sekitar 60-an, kan? Ini kisah di negara Arab. Umur dia sekitar 60-an. Jadi pada satu hari dia punya milad, hari lahir, kan? Jatuh hari lahir dia. Jadi dia jumpa dia punya syekh, kan? Satu orang guru. Pergi jumpa guru. Ya, ini menjadi anjuran para ulama, kan? Ulama menganjurkan kita minta doa kepada guru-guru, kan? Kepada syekh, kepada orang alim, minta doa. Jadi dia pergi jumpa syekh dia. Ya syekh, dia kata, anak saya hari ni hari jadi saya, dia kata kat syekh tu, kan, hari ni saya punya hari jadi. Jadi syekh tu kata, masya-Allah, alhamdulillah hari jadi, kan, alhamdulillah. Jadi nak apa, dia kata, saya minta syekh tolong doakan saya lah. Ni hari jadi saya, doakan saya hari ni, dia kata, kan. Tu syekh kata, tak, awak yang doakan saya. Syekh tu cakap. Dia kata, tak, syekh yang doakan saya. Ni syekh lagi alim, syekh lagi soleh, syekh yang patut kena doakan saya. Syekh tu kata, tak, awak yang doakan saya. Lepas tu syekh tu kata, macam ni lah, tak apa, awak nak apa? Awak nak apa, saya amin gaja, kata syekh. Tak, syekh yang doakan. Saya cakap, syekh cakapkan juga, dia kata. Jadi okeylah syekh, tak apa, saya doa. Syekh pun ya Allah, dengan berkat ini orang-orang soleh di tempat ini, dengan berkat dan sebagainya, wahai Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, ini sahabat kami hari ni hari lahir dia, kan, kami mendoakan dia. Dia nak apa? Dia syekh tanya, nak apa? Cepat cakap. Umur panjang, dia kata. Sihat, nak sihat afiat, dia kata. Nak sihat afiat, Allah bagikan dia sihat afiat lagi. Nak umur panjang, bagikan dia umur panjang lagi. Nak apa? Nak rezeki banyak, murah rezeki. Murah rezeki. Syekh doa. Doa tu syekh cakap, tadi kamu nak sihat, nak sampai bila? Syekh tanya. Nak sihat ni sampai bila nak sihat? Dia dah diam. Betul juga, kan, dia kan nak sampai bila-bila nak sihat, kan? Sampai bila nak sihat, syekh tanya. Dia diam. Tadi nak apa tadi? Nombor 2, nak umur panjang. Nak umur sampai berapa? Syekh tanya, kan. 200 cukup, 200 tahun cukup. Syekh cakap, tak panjang sangat, dia kata syekh. Habis nak sampai berapa? Dia pun terfikir, dia terdiam kejap. Betul juga, kan, sekarang dah 60. Kalau takkan nak minta 70. Nanti kira pula, kan. Bila nak meninggal, kan, tak takut juga, kan. Tu dia diam, kan. Dia pun tak ada jawab. Syekh cakap, tadi nak rezeki banyak. Nak sampai berapa banyak anak? Syekh tanya, nak berapa banyak? Ni saya nak doa ni. Dia pun fikir, kat rumah dah ada, anak dah ada, cucu dah ada, apa lagi nak? Tu cakap, kat Syekh, Syekh tak jadilah, kata. Tak jadilah Syekh, tak apalah, saya doa sendiri je, dia kata kat Syekh tu, kan. Ini Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ini seorang syekh, seorang ulama nak mengajarkan kepada murid dia, kepada orang awam. Maksudnya hakikat dunia ni adalah sementara, kan? Harta tu adalah sementara. Umur panjang pun, tapi kalau tak taat kepada Allah, itu sia-sia. Jadi orang ni dia dah berfikir, maksudnya yang penting adalah bekalan dia nak bawa ke akhirat nanti. Apa bekalan yang dia nak bawa? Itu patutnya doa. Doakan bagi jadi orang yang bersedia untuk bawa bekalan di alam kubur, orang yang banyak amal ibadah. Itu doa-doa para ulama. Kalau panjang umur pun dalam ketaatan kepada Allah, kalau diberikan rezeki yang berkat, yang disukai oleh Allah,
Jadi tak, orang tu tak jadi dalam waktu kat Syekh tu. Itu dia pun pergilah kan. Ini satu kisah kan. La ilaha illallah. Kemudian disebutkan di sini ada Imam Al-Haddad mengatakan lagi, hal ini adalah tujuan yang diberikan oleh Allah kepada seorang yang ingin meraih redha Allah dari batin yang berupa karunia Allah dan panji-panji petunjuk. Maksud panji-panji petunjuk maksudnya jalan-jalan hidayah. Maksud tempat nak datang ke hidayah tu banyak. Macam ibarat panji-panji ni macam bendera, macam bendera. Ibarat apa? Setiap masjid ni semua ada bendera-bendera dia. Ibarat dia, perumpamaan dia. Setiap masjid ada bendera dia. Kita nak ikut bendera yang mana? Adakah kita sibuk dengan urusan dunia? Adakah kita nampak masjid? Oh ya, biar ajalah masjid. Nampak masjid ilmu? Tak apalah, biarlah. Ini nanti-nantilah kita boleh pergi. Nanti-nanti je lah. Maksudnya ini yang dikatakan Imam Haddad. Maksudnya tujuan dikatakan Allah mencampakkan keinginan kita tadi itu adalah untuk kita menjadi orang yang ingin mendapatkan redha Allah dari batin yang berupa karunia Allah dan panji-panji petunjuknya. Dan kemudian dikatakan ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati seseorang untuk merasa takut. Allah membuka hati seseorang untuk merasa takut, berharap mendapat pahala dan tunduk kepada Allah, iaitu ketika ia melihat seseorang yang dekat dengan Allah dan perasaan itu timbul begitu saja tanpa ada sebab apapun. Ini dikatakan tentang orang yang apabila dia melihat seseorang, dia rasa ingat kepada Allah. Kan? Orang yang melihat seseorang, dia ingat kepada Allah. Ataupun dia melihat sesuatu hal, dia cepat tersentuh hati dia. Melihat sesuatu hal ataupun dia mendengar, terus hati dia rasa, ya Allah, selama ni aku macam ni kan, aku gini begini. Sebagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ketika mana sebelum dia masuk Islam, Sayyidina Umar dia nak bunuh Nabi Muhammad SAW, bawa pedang dengan keadaan marah dia. Ni Sayyidina Umar, siapa tak kenal Sayyidina Umar kan, bawa pedang dengan keadaan marah, nak menuju ke rumahnya Nabi Muhammad, nak cari Nabi Muhammad, nak bunuh. Sebab dia tahu banyak Nabi Muhammad dah Islam kat orang, banyak orang dah masuk Islam. Ni orang-orang yang musyrikin, orang yang musyrikin sebelum ni semua dah masuk Islam di tangannya Nabi Muhammad. Jadi Sayyidina Umar marah. Oh, ini Muhammad ni, dia banyak orang di Islam kan ni, dia pergi bunuh. Jadi dia sampai satu tempat, terjumpa sahabat dia, nama dia Naim bin Abdullah. Naim bin Abdullah jumpa. Jadi Naim ni tanya, "Ya Umar," dia kata, "ini kamu nak pergi mana ni? Ini dengan pedang, dengan nak marah-marah ni, nak pergi mana?" Kata, "Aku nak pergi bunuh Muhammad," dia kata. Jadi apa kata Naim? Tunggu dulu wahai Umar, dia kata. "Kamu pergi tengok adik kamu sendiri tu," dia kata. Siapa nama dia? Fatimah bin Al-Khattab, binti Al-Khattab, adik Sayyidina Umar. "Kamu pergi tengok adik kamu. Dia sekarang dah masuk Islam. Kamu sibuk nak pergi bunuh Nabi Muhammad, adik kamu sendiri dah masuk Islam. Baik kamu tengok adik kamu dulu. Ni apa cerita ni, dia dah masuk Islam ni." Jadi Sayyidina Umar, adik aku masuk Islam, dia kata. Oh, tak boleh. Patah balik. Pergi cari adik dia. Pergi rumah adik dia. Pergi ke rumah adik dia, dia dengar adik dia tengah baca surah Taha, tengah baca Al-Quran. Ini kan kisah Sayyidina Umar masuk Islam kan, tengah baca surah Taha. Jadi nak masuk, dia dengar, tersentuh hati dia. Tersentuh hati dia, masuk dalam, tanya adik dia balik. Apa surah yang kamu baca tadi ni? Ini dia pun nak cuba baca dan sebagainya. Dia menangis. Sayyidina Umar menangis mendengar surah Taha tersebut. Jadi tadi dia nak pergi jumpa Nabi, nak bunuh. Jadi sekarang saya nak pergi jumpa Nabi. Dia cakap ke adik dia, "Nak buat apa?" "Saya nak masuk Islam." Pergi jumpa Nabi. Beriman dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab apa? Ini katakan perasaan, kerana Allah campakkan perasaan takut, takut kepada Allah. Salah satu lagi, ada satu kisah, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk bersendirian. Rasulullah terkadang kebiasaannya bersama dengan para sahabat. Jadi pada satu hari itu Rasulullah dia nak bersendiri. Mungkin dia nak merenung sebagainya. Jadi dia bersendiri, duduk jauh daripada golongan sahabat, jauh dengan sahabat. Jadi beliau Rasulullah duduk jauh dengan sahabat, tengah duduk sorang-sorang, datang musuh yang nak memusuhi Islam, yang nak membunuh Rasulullah, datang bawa pedang, letak di leher Rasulullah. Letak. Lepas tu dia tanya apa? Musuh dia tanya kat Rasulullah, "Wahai Muhammad," dia kata, "sekarang sahabat-sahabat kamu semua dah tak ada kat sini. Sekarang siapa yang nak tolong kamu?"
Kata musuh ni, sekarang saya nak tolong kamu. Dia tak leher, dia tak pisaukan leher. Jadi apa kata Nabi Muhammad? Allah ni Nabi Muhammad, dia nak uji iman Nabi Muhammad. Ini penghulunya orang-orang beriman. Ini Nabi, penghulunya Nabi, penghulunya Rasul, penghulunya orang-orang beriman. Kalau dia uji iman kita mungkin sekarang ni minta maaf lah apa mungkin kan. Kalau orang nak bunuh, ini Nabi Muhammad memang tak takut. Ini orang paling kuat iman dia. Ini sekarang saya pun nak tolong kamu. Sahabat kamu semua tak ada, pisau tak kali. Kalau tarik memang terus terbunuh. Kata Nabi Muhammad, Allah Azza wa Jalla, Allah yang akan tolong saya. Kata Nabi Muhammad. Apa orang tu? Apa berlaku kat orang tu? Allah campakkan rasa takut dekat orang tu. Menggigil jatuh pedang dia. Menggigil orang tu, pedang dia jatuh. Jadi Nabi Muhammad ambil balik pedang tu, letak balik kat leher dia. Sekarang saya pun nak tolong kamu. Nabi Muhammad cakap dia. Jadi dia cakap apa? Dia belum Islam lagi. Takkan dia cakap Allah pula kan? Kalau dia Islam kan Allah tolong saya kan? Dia belum masuk Islam lagi. Jadi Nabi Muhammad letak kat leher dia. Sekarang saya nak tolong kamu. Dia, kau tolong aku, dia kata. Sekarang kau yang tolong aku, Nabi Muhammad. Ini maksud apa? Maksud dia beriman dengan Allah. Maksud dia beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sebabkan apa? Ini Allah campakkan perasaan takut. Kadang setiap kejadian-kejadian yang berlaku tu, dikatakan apa dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda apa? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu julusaina khairun. Wahai Rasulullah, tempat mana yang bagus untuk kami duduk? Apakah keadaan yang bagus yang untuk kami duduk? Kata sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan, man dzakarakumullah ru'yatahu. Rasulullah mengatakan apa? Orang yang kamu lihat dia, kamu ingat kepada Allah. Ini dikatakan Imam Haddad. Orang yang kita lihat dia, kita ingat kepada Allah. Yang siapakah orang yang kita lihat, kita ingat kepada Allah? Kita mungkin tak dapat nak tengok Rasulullah, tak dapat nak tengok para sahabat, tetapi para ulama-ulama, orang-orang soleh, yang orang soleh, para guru-guru besar, ulama-ulama besar. Kadang-kadang kita duduk majlis mereka, dengar nasihat mereka, menyebabkan kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun mungkin kawan-kawan kita pun ada. Dan mungkin kalau kita tengok dia dengan ibadah dia, dengan solat dia, dengan jaga waktu solat dia dan sebagainya, kita tahu ini orang masya-Allah. Kita tengok dia pun masya-Allah, ini orang kan bagus ibadah dia, solat dia, jaga tahajud dia, jaga puasa dan sebagainya. Mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini pun satu perkara yang baik. Jadi kata Imam Syafi'i mengatakan apa? Mujalasatus salihin wal mujalasatul ulama. Perbanyakkan bergaul dengan orang soleh dan bergaul dengan para ulama. Duduk dengan orang soleh, duduk dengan orang ulama. Ini menjadikan apa? Menjadikan akal kita makin cerdas. Banyak bergaul dengan ulama, banyak bergaul dengan orang soleh, akal kita makin cerdas dan kita banyak tahu hak-hak benda-benda yang benar. Perkara yang selama ni batil, kita sangka benar. Bila kita banyak bergaul dengan para ulama, orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah, baru kita tahu kebenaran dia. Selama inilah yang betul dia. Baru kita selama ni sangka macam ni jalan nak dapat redha Allah, rupanya salah, rupanya ini jalan dia. Jadi cara dia apa? Perbanyakkan dulu dengan orang soleh. Ada majlis para ulama besar datang ke Malaysia, ke tempat kita, ke mana, datang ambil faedah, duduk dengan majlis mereka, mendapat pandangan mereka. Itu benar satu keberuntungan dikatakan para ulama. Kemudian kata Imam Abdullah bin Abdul Haddad lagi di sini dikatakan, adapun seorang yang sentiasa menunggu curahan rahmat Allah, maka hatinya sentiasa merindukan datangnya karunia Allah, seperti itu tanpa usaha sedikit pun. Tentunya perbuatan semacam itu adalah perbuatan orang-orang yang bodoh, kata beliau Imam Haddad. Kenapa dikatakan? Maksud orang yang hanya menunggu je, tak buat apa-apa pun, tak ada usaha, tak ada apa, duduk je macam mengharapkan Allah bagi ini, mengharapkan pahala, mengharapkan ini, tapi tak buat apa-apa pun. Jadi dikatakan orang-orang yang rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman, orang yang beruntung dan orang yang beriman, orang yang wa amilus solihat, orang yang beramal soleh. Maksudnya tak mungkin orang tu beriman tapi dia tak beramal. Mana dia sekadar beriman saja, dia tak termasuk lagi orang yang beruntung. Dia kena beramal juga, kena melakukan satu perbuatan, dia kena ada usaha dia juga. Nanti katakan mana, kalau orang yang melakukan hal demikian, dia beriman akan tapi dia tak buat apa-apa pun, tak ada usaha pun. Tak ada usaha pun nak pergi solat jemaah ke, nak pergi ataupun solat, nak berzikir ke di tengah malam, nak bangun di tengah malam, dia tak bersusah payah pun.
Hidup dia senang, duduk habis kerja, balik kerja. Tapi dalam masa yang sama, oh insya-Allah ni Allah bagi rezeki ni, saya mengharapkan Allah, ni Allah bagi kita rahmat, Allah bagi kita kebaikan. Tapi dia tak buat apa-apa pun. Kata Imam Haddad ni orang-orang yang bodoh, dia kata. Kan, orang yang mengharapkan sesuatu benda tapi dia tak ada usaha pada dia. Dikatakan seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lirabbikum fi ayyamin dahrikum nafahatin ala fata'arradu laha. Sesungguhnya Tuhan kalian dalam setiap harinya selalu membagikan berbagai jenis karunia. Maksud setiap waktu tu ada waktu-waktu yang Allah bagi hadiah daripada Allah. Sebab itu disunahkan banyak tempat kita berdoa. Termasuk juga disunahkan kita kalau solat sunat berubah tempat. Kan, berubah tempat. Adakah kita rasa ni, kita solat kat sini. Waktu itu kita berdoa. Mungkin kita doa kat situ lebih mustajab, ataupun doa kat sini lebih mustajab. Dan selain daripada itu disunahkan solat sunnah ni kita berubah tempat kerana apa? Setiap tempat itu akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di mana hari itu akan menjadi saksi tempat-tempat kita duduk ni. Lagi banyak tempat kita duduk ni kita membawa kebaikan kepada tempat tersebut, lagi banyak tempat itu akan menjadi saksi nanti di akhirat nanti. Nanti tempat sini kita akan bercakap, oh tak, sebelum kita nak kena azab, nak diseksa, tempat tu beritahu, oh tak, dulu dia pernah solat dekat saya, dekat sini. Oh tempat tu bercakap, oh dekat sini pun dia pernah solat, oh dekat sini pun dia pernah solat, di sini pun dia pernah baca Quran, di sini dia pernah baca zikir, di sini dia pernah salawat dan sebagainya. Disunahkan untuk kita berada di tempat. Kemudian dikatakan, maka nantikanlah dengan baik untuk mendapatkan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada disebutkan dalam Al-Imam Ghazali mengatakan, man dhanna annahu bidunil jahdi. Barang siapa orang yang menyangka dengan tanpa usaha, yasilu fahuwa mutamanni. Orang yang menyangka dia tak berusaha, dia tak berusaha, dia akan sampai kepada Allah. Maksudnya dia tak buat apa-apa pun, tapi tak apa, kita buat biasa je. Kita tak perlu sungguh-sungguh nak salawat ke, nak apa ke. InsyaAllah kita akan sampai kepada Allah. Ini kata Al-Imam Ghazali mengatakan, orang ini mutamanni, orang ini yang berangan-angan je. Ini orang yang banyak angan-angan. Dia tak buat apa-apa pun, angan dia banyak, begini. Tak perlu bab agama, itu bab biasa je, kan? Urusan kerja kita harian. Saya bercadang ini, nanti saya nak ada kilang macam ni, saya nak ada bangunan macam ni. Tapi tak buat apa-apa, duduk rumah, tidur dan sebagainya. Tak ada, kita tak melakukan apa-apa pun. Ini orang yang berangan, kata Al-Imam Ghazali. Kemudian kata beliau lagi, wa man dhanna annahu bi badlil jahdi yasilu fa wa mustaghnin. Dan barang siapa, dia katakan, yang menyangka dengan usaha dia pula. Tadi dia menyangka tanpa usaha dia akan mendapat rahmat Allah, dia akan sampai kepada Allah. Dan lepas ni dia menyangka pula dengan usaha dia, sebab usaha dia tu dia akan sampai kepada Allah pula. Ini kata Imam Haddad, ini orang yang dah merasa cukup. Maksudnya apa? Maksudnya tak boleh juga kita mengharap, maksudnya kita menyangka usaha kita, sebab usaha kita inilah kita sampai kepada Allah. Kerana apa? Yang kesimpulannya adalah apa? Apa yang kita buat, Allah yang bagi. Semua dengan izin Allah. Rahmat daripada Allah, kebaikan itu daripada Allah. Walaupun itu usaha kita, kita usaha tetap usaha, akan tapi daripada Allah juga yang kebaikan tu. Jangan kita sangka bukan daripada Allah, sebab ni sebab kita ni, ini bukan sebab Allah ni. Ini kadang-kadang satu fahaman yang salah lah. Ini kata beliau Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala anhu. Kemudian disebutkan lagi Al-Imam Al-Haddad, di sini beliau menyebutkan, siapa pun yang diberi Allah kesungguhan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ia telah diberi kurnia yang sangat besar, sehingga kebesarannya tidak dapat dibandingkan dengan kurnia apapun. Dan berapa banyak orang yang usianya telah mencapai 80 tahun tetapi ia tidak mendapatkan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah sedikit pun. Macam umur dah sampai 80 tahun. Subhanallah. Tak ada langsung orang tak berusaha, tak ada langsung keinginan kepada orang ni, dia katakan orang ni tak langsung keinginan. Jadi macam mana dia nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib sesuatu kaum itu
melainkan kaum itu yang merubah nasibnya sendiri. Ini tak ada usaha langsung nak berubah. Masih dengan keadaan tu, walaupun dah umur 80 tahun, walaupun umur 40 tahun saja dah diberi peringatan oleh para ulama. Ini hadis Nabi Muhammad. Umur 40 tahun, kalau orang itu masih lagi dalam keadaan yang sama, maksudnya dari 40 tahun ke atas tu masih susah lagi balik lagi dia nak berubah. Maksudnya ini dah sampai 80 tahun ni, macam mana nak berubah lagi? Mudah-mudahan kita masuk dalam husnul khatimah. Dikatakan lagi di sini, dikatakan dan kerana itu setiap murid harus berusaha untuk meneguhkan hatinya. Maksud berusaha untuk meneguhkan hati, menjaga kurnia Allah, menjaga kurnia Allah dan berharap diterima harapannya, iaitu agar ia diberi kurnia Allah, memikirkan apa saja yang dimiliki Allah sehingga ia hanya berzikir kepada Allah, memikirkan apa yang dimiliki oleh Allah dan senang jika duduk dengan hamba-hamba Allah. Ini dikatakan tadi, duduk dengan apa? Orang soleh, duduk orang yang berbuat baik, kita duduk orang-orang yang buat baik. Kalau orang yang kita tu orang yang fasik, kita tinggalkan. Orang yang berbuat jahat, ataupun kita ada kawan-kawan lama kita ke, ataupun kawan yang sekarang ke, yang lama ke, kita tahu dia ni fasik. Kalau kita tak mampu nak mendoa, nak mengajak dia kepada kebaikan, kita paling tidak kita mendoakan dia. Tetapi kita tak boleh ikut duduk dalam keadaan macam mana dia keadaan dia tu. Dia dalam keadaan fasik, dengan maksiatnya, dengan kejahatannya. Walaupun dia kawan kita, tak semestinya kita kena, dia kawan kita, kita kena duduk dan kita kena bimbing dia. Kalau kita mampu. Tapi kalau kita tak mampu, jangan-jangan kita nanti terikut. Kita terikut dengan kemaksiatan dia. Kata para ulama, kalau kita tak mampu nak mengajak dia kebaikan, kita doakan dia. Tak mampu doakan, tak mampu dengan apa, lisan, dengan lisan, doakan dalam hati, dengan hati kita. Ataupun kita paling tidak pun kita menolak perbuatan dia tersebut. Dan orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah, orang yang dah diberikan kebaikan oleh Allah, maka kata Allah SWT, orang ni takkan lagi diberikan, takkan sesat lagi orang ni. Orang dah diberikan petunjuk dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, takkan lagi sesat orang ini. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Orang yang telah diberikan petunjuk, hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ini tidak akan lagi disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang telah disesatkan oleh Allah, maka orang ini tak dapat hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kata lagi beliau, Al-Imam Al-Haddad mengatakan, menjauhi orang-orang yang menjauhkan dirinya dari Allah, berpaling dari pujukan syaitan, segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terlambat sedikit pun dari mengisi waktu-waktunya untuk mendapatkan kurnia Allah. Kerana siapa pun yang telah dibukakan hatinya oleh Allah, maka hendaklah ia segera mengisi hatinya dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menuliskan satu surat. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menuliskan satu surat kepada Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Menuliskan satu surat. Apa kata beliau dalam surat tersebut? Beliau mengatakan, wahai Abu Musa, dia kata, janganlah kamu menunda-nundakan pekerjaan kamu hari ini untuk esok. Ini ketegasan daripada Sayyidina Umar. Maksudnya marah Sayyidina Umar supaya jangan menunda-nundakan kerja, apatah lagi menundakan perkara-perkara kebaikan. Maksudnya kita tahu kita boleh nak buatkan kebaikan tersebut, tapi kita nanti besoklah, Ini disebutkan dalam ni. Maksudnya kita tak boleh nak menunda-nundakan perbuatan-perbuatan tersebut. Juga sama juga Imam Syafi'i pun pernah mengatakan beliau duduk dalam riwayat dikatakan beliau duduk bersama dengan kaum sufi. Imam Syafi'i beliau duduk bersama dengan kaum sufi. Beliau mengatakan apa? Kata Imam Syafi'i, masa itu ibarat pedang. Kata Imam Syafi'i, masa itu ibarat pedang. Jika kamu tak menggunakannya, nanti pedang tu yang akan menggunakan kamu, dia kata. Kata Imam Syafi'i. Maksudnya apa? Maksudnya ada sebahagian mereka kaum sufi, mereka ni orang yang pemalas, menjadi fitnah kepada kaum sufi yang lain. Ini kaum sufi yang berbuat sufi. Dia bukan hakikatnya sufi, tetapi dia berbuat macam orang sufi. Dengan buat pakaian dia, dengan zikir dia dan sebagainya. Dia berbuat, dia berbuat macam tu.
Jadi ditegur oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan kalau masa itu ibarat pedang, maksud jangan buang waktu. Gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah, untuk menuntut ilmu. Gunakan sebaik-baik waktu tersebut, kata Imam Syafi'i, kerana waktu itu ibarat pedang, kata beliau. Kalau kita tak menggunakan pedang tu, nanti pedang tu akan membunuh kita. Maksudnya apa? Pedang tu yang akan menyembelih kita, yang akan memotong kita. Kemudian lagi dikatakan di sini, dan siapa pun yang dibukakan pintu oleh Allah, maka hendaklah ia segera masuk ke dalam pintu itu. Kerana itu seseorang penyeru selalu menganjurkan orang-orang yang ingin menempuh jalan Allah agar segera melakukan berbagai amal kebajikan tanpa mendudunya sehari pun, kerana penundaan merupakan rayuan syaitan. Mana syaitan yang memaksa untuk menunda-nunda perbuatan. Kemudian dikatakan hendaklah ia segera mengisi waktu-waktunya dengan mengerjakan amal kebajikan agar Allah Subhanahu Wa Taala rindu kepadanya. Abu Rabi' rahimahullah mengatakan apa? Siru ilallah urujan wa makasira wa la tantabiru sihah fa inna intadhara sihah baqalatun. Kata Abu Rabi' mengatakan apa? Tempuhlah jalan Allah meskipun harus menempuhi kesulitan dan jalan menanjak. Maksudnya ikut je, walaupun susah, nak kena naik bukit ke, nak kena bersusah payah dan sebagainya, ikut je jalan Allah. Pergi je menuju kepada Allah. Jangan menunggu sihat. Orang kadang-kadang sebagian, nantilah saya tak sihat ni, nanti saya sihat baru saya pergi kuliah lah, saya sihat baru saya pergi majlis lah. Ini walaupun tak sihat, paksa diri tu. Kita lihat Rasulullah SAW, bagaimana hayat beliau. Sebab tu beliau dalam keadaan sakit dipapah oleh para sahabat untuk pergi ke masjid, walaupun waktu subuh, digendong oleh para sahabat, diangkat untuk pergi bukan untuk menunggu sihat. Tak sihat ni, kita ada keuzuran, manakala mampu untuk pergi. Itu seperti yang disebutkan dalam syekh tadi. Manakala kita nak umur kita panjang, nak berapa panjang umur kita. Dan kalau kita nak sihat, nak sampai bila kita nak sihat. Kalau kita nak rezeki, berapa banyak rezeki yang kita nak. Ini adalah satu nasihat daripada orang-orang yang soleh. Kemudian yang terakhir disebutkan daripada Ibnu Athaillah, menyebutkan dalam kitab Al-Hikam, ihalatukal amal ala wujudil fardaghi min ru'unatin nufus. Dia katakan menunda perbuatan baik ketika ia masih mampu melakukannya, maka perbuatan semacam itu adalah dari pujuk hawa nafsu. Maksud itulah hawa nafsu, nafsu kita yang inginkan hal tersebut. Ini kata Imam Al-Ghazali apa? Al-hazimah, maksud ij'al, kata Imam Ghazali, jadikanlah semangat dalam memperbaiki roh kita. Mana roh kita ini perlu kita beri makanan roh kita, semangat kepada roh kita, berikan ilmu, berikan Al-Quran dan sebagainya untuk roh kita ni. Wal hazimah fi nafsi, dan jadikanlah musuh kepada nafsu kita, kata Imam Ghazali. Wal hazimah fil nafsi wal mauta fil badan, dan jadikan badan kita ni untuk kematian. Sebab nanti dalam kubur badan kita pun tak bermanfaat. Yang bermanfaat adalah roh kita. Maksudnya roh kita ni kita nak bawa ke mana roh kita ni? Macam mana keadaan roh kita nanti di akhirat nanti? Itulah kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencampakkan keimanan dalam hati kita, mencampakkan semangat dalam hati kita, jiwa kita ni untuk terus menuntut ilmu, mendapatkan redha Allah, mengharapkan rahmatnya daripada Allah. Allah menjadikan kita orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasukkan kita dari orang yang solihin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.